A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hadri bin Tarif. Hari ini saya akan menceritakan mengenai pejuang saham iaitu bertajuk pelaburan nilai. Hasil usaha kerja saya ini dibantu oleh Profesor Madya Dr. Nur Azli Shah Muhammad Dali. Dedikasi dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Mengasihi, kupanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana membantu saya dalam menyiapkan kerja assignment saya. Tanpa bantuan Ya Allah dan juga keluarga dan rakan-rakan, dengan itu saya tidak akan dapat menyiapkan buku ini. Dalam isi kandungan, yang pertama sekali saya ada pengenalan. Seterusnya nilai intrinsik pelaburan nilai, fungsi pelaburan nilai, punca kejatuhan harga stok, strategi pelaburan nilai, risiko nilai pelaburan, contoh pelaburan nilai dan penutup. Okey, yang pertama sekali pengenalan mengenai pelaburan nilai. Pelaburan nilai ini ialah strategi pelaburan yang melibatkan pemilihan saham yang nampaknya diperdagangkan kurang daripada nilai intrinsik, iaitu nilai hakiki dia, iaitu nilai tertinggi sebuah syarikat itu. Mereka percaya bahawa pasaran memberi reaksi yang berlebihan terhadap berita baik dan berita buruk yang mengakibatkan pergerakan harga saham yang tidak sesuai dengan asas jangka panjang syarikat. Warren Buffett mungkin merupakan pelaburan nilai paling terkenal hari ini. Tetapi masih banyak lagi seperti Benjamin Graham, Profesor dan Mentor Buffett, David Dodd, Charlie Munger dan banyak lagi. Okey, nilai intrinsik dan pelaburan nilai. Di pasaran saham, setara dengan stok yang murah atau didiskaun adalah apabila sahamnya tidak dinilai. Pelabur yang bernilai berharap dapat memperoleh keuntungan daripada saham yang mereka anggap yang telah diberikan diskaun, iaitu saham yang harganya jatuh. Pelabur mungkin menggunakan metrik untuk berusaha mencari penilaian atau nilai intrinsik sesebuah saham. Nilai intrinsik adalah gabungan menggunakan analisis kewangan seperti mengkaji prestasi kewangan syarikat, pendapatan, aliran tunai, kewangan serta faktor-faktor asas termasuk jenama syarikat, modal perniagaan, pasaran sasaran dan kelebihan daya saing. Beberapa metrik yang digunakan untuk menilai saham syarikat. Okey, yang pertamanya ialah price to book, iaitu nilai buku atau yang mengukur nilai aset syarikat dan membandingkannya dengan harga saham. Sekiranya harganya lebih rendah daripada nilai aset, stoknya dinilai lebih rendah dengan anggapan syarikat itu tidak menghadapi banyak masalah. Masalah tersebut adalah masalah kewangan syarikat tersebut. Okey, yang kedua ialah price to earning yang menunjukkan rekod prestasi pendapatan syarikat untuk menentukan sama ada harga saham tidak mencerminkan semua pendapatan atau tidak dinilai. Okey, yang ketiganya ialah free cash flow. Free cash flow ini merupakan wang tunai yang dihasilkan dari pendapatan atau operasi syarikat setelah biaya pengeluaran dikurangkan. Aliran tunai percuma adalah wang tunai yang tersisa setelah perbelanjaan dibayar, termasuk pembelanjaan operasi dan pembelian besar yang disebut belanja modal. Hal ini merupakan pembelian aset seperti peralatan atau menaik taraf kilang pembuatan dan sebagainya. Sekiranya syarikat itu, aliran tunai syarikat itu ia percuma, ia mempunyai wang yang tersisa untuk melabur di masa depan perniagaan untuk membayar dividen atau ganjaran kepada pemegang saham. Seterusnya ialah fungsi pelaburan nilai. Pelaburan nilai ini adalah setiap hari adalah
Pelaburan nilai adalah sekiranya anda mengetahui nilai sebenar sesuatu, maksudnya nilai intrinsik sebuah syarikat itu, anda akan dapat menjimatkan banyak wang apabila anda membelinya secara jualan. Sebilangan besar orang bersetuju bahawa sama ada anda membeli TV yang baru dijual atau dengan harga penuh, anda akan mendapat TV yang sama dengan ukuran skrin dan kualiti gambar yang sama. Contohnya pada hari ini kita membeli sebuah saham itu dengan harga 50 sen. Padahal sebenarnya harga intrinsik sebuah syarikat itu ialah RM3. Itulah yang kita panggil sebagai nilai intrinsik RM3 itu. Stok berfungsi dengan cara yang serupa, yang bermaksud harga saham syarikat boleh berubah walaupun nilai atau penilaian syarikat tetap sama. Melalui tempoh permintaan yang lebih tinggi dan lebih rendah menyebabkan turun naik harga, tetapi itu tidak mengubah apa yang anda memperoleh untuk mendapatkan wang anda. Sama juga seperti sama seperti pembeli yang bijak berpendapatan bahawa tidak masuk akal untuk membayar harga penuh untuk TV kerana TV dijual beberapa kali dalam setahun. Pelabur yang berjimat yakin bahawa saham berfungsi dengan cara yang sama. Sudah tentu tidak seperti TV. Stok tidak akan dijual pada waktu yang dapat meramalkan sepanjang tahun. Punca kejatuhan harga stok. Okey, yang pertama ialah pergerakan pasaran dan mentaliti kumpulan. Iaitu mentaliti kumpulan ni kita boleh panggil dia sebagai herd mentality. Di mana herd mentality ni ialah kadang-kadang orang dia melabur dia tidak rasional. Dia berdasarkan psikologi daripada pelabur-pelabur lain. Apabila pelabur lain mengatakan harga sesebuah syarikat itu jatuh, mereka akan jual. Mereka melihat bahawa jika mereka melabur 12 minggu lalu, mereka sudah memperoleh 15% sekarang. Ataupun jika mereka membeli saham itu 12 minggu lalu, sekarang ini mereka akan dapat untung dan mereka akan takut untuk melabur lagi. Sebaliknya, ketika harga saham jatuh atau ketika keseluruhan harga pasaran menurun, secara tidak langsung mereka memaksa pelabur lain untuk menjual saham untuk mengelakkan kerugian. Itulah yang dimaksudkan dengan mentaliti kumpulan ataupun dipanggil sebagai herd mentality. Tingkah laku pelabur yang mempunyai herd mentality ini amat membimbangkan kerana ia dapat mempengaruhi harga saham individu, memperburukkan pergerakan pasaran, naik turun sehingga menyebabkan pergerakan berlebihan. Yang keduanya ialah berita buruk. Walaupun sesebuah syarikat tersebut mempunyai prestasi yang baik sekalipun, mereka tetap menghadapi masalah ini seperti penarikan balik saham. Namun, hanya kerana syarikat mengalami satu peristiwa negatif, tidak bermakna syarikat itu masih belum berharga. Ini ketika syarikat itu mengalami satu peristiwa negatif, ia tidak bermakna syarikat itu harganya memburuk. Namun, dalam kes lain, mungkin ada segmen atau bahagian yang meletakkan keuntungan syarikat. Tetapi itu boleh berubah sekiranya syarikat memutuskan untuk melupuskan atau menutup bahagian perniagaan tertentu. Yang ketiganya ialah kitaran. Kitaran didefinisikan sebagai turun naik ekonomi yang mempengaruhi perniagaan. Syarikat tidak kebal terhadap naik turun kitaran ekonomi. Semua syarikat akan terkena dengan kitaran tersebut, sama ada musim atau waktu tertentu atau sikap dan mood pengguna. Semua ini boleh mempengaruhi tahap keuntungan dan harga saham syarikat, tetapi tidak mempengaruhi nilai syarikat dalam masa yang panjang. Bermaksud, kitaran ekonomi ini ia definisikan
sebagai turun naik ekonomi masa ataupun sen, waktu, tahun ataupun sikap namun pengguna. Tapi kitaran ekonomi ini dia tidak mempengaruhi nilai syarikat dalam masa jangka panjang, iaitu nilai intrinsik syarikat tersebut. Yang keempat ialah ketidaktentuan pasaran. Apabila pasaran mencapai tahap tinggi yang luar biasa, kebiasaannya ia akan menghasilkan pembelian saham yang tinggi. Tetapi kerana tahapnya tidak dapat dipertahankan, pelabur akhirnya panik dan menyebabkan penjualan besar-besaran saham. Ini akan mengakibatkan kehancuran pasaran, iaitu berlaku ini akan mengakibatkan kehancuran pasaran. Ia pun telah berlaku pada tahun 2000-an di mana nilai saham teknologi meningkat melebihi nilai syarikat. Perkara ini sama berlaku ketika kenaikan yang luar biasa dan pasaran runtuh pada pertengahan tahun 2000. Yang kelima ialah stok yang terabai. Terdapat banyak spekulasi terhadap sesuatu saham dalam berita. Anda mungkin mendapat peluang pelaburan yang sangat besar dalam saham yang dinilai rendah yang mungkin tidak terdapat di radar pelabur yang lain seperti saham kecil ataupun bahkan saham asing. Sebilangan besar pelabur mahukan potensi yang besar seperti permulaan teknologi dan bukannya pengeluar produk tahan lama yang membosankan seperti Facebook, Apple, Google yang lebih cenderung kepada pelaburan herd mental. Dan seterusnya ialah strategi pelaburan nilai. Kunci untuk membeli saham yang tidak dinilai adalah penyelidikan syarikat secara menyeluruh dan membuat keputusan yang masuk akal. Pelabur bernilai seperti Christopher Hashbrown mengesyorkan bertanya sama ada syarikat berkemungkinan meningkatkan pendapatannya melalui 4 kaedah. Yang pertama ialah menaikkan harga produk, meningkatkan angka jualan, mengurangkan perbelanjaan dan menjual dan menutup bahagian yang tidak menguntungkan. Brown juga mencadangkan untuk mengkaji pesaing syarikat untuk menilai prospek pertumbuhan masa depan syarikat tersebut. Tetapi jawapan untuk semua soalan itu agak sukar diramalkan tanpa data berangka yang benar-benar menyokong. Secara amnya, pada masa sekarang ini, tidak ada program perincian kuantitatif yang tersedia untuk membantu menjadikan pelaburan saham bernilai sebagai strategi utama pelabur. Atas sebab itu, Warren Buffett mengesyorkan melabur hanya dalam industri yang anda sendiri mahir. Strategi pelaburan nilai. Yang pertama ialah jual beli orang dalam. Orang dalam adalah pengurus kanan dan pengarah syarikat serta mana-mana pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 10% saham syarikat. Pengurus dan pengarah syarikat mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain mengenai syarikat yang mereka jalankan. Jadi, jika mereka membeli stok, adalah wajar untuk menganggap bahawa prospek syarikat kelihatan baik. Bermaksud di sini, apabila orang dalam iaitu orang tertinggi sesebuah syarikat membeli sesuatu stok, secara logik ni kita akan memikirkan stok yang dibeli oleh mereka itu dalam prospek yang baik, iaitu ia akan meningkat ataupun saham yang berkualiti. Begitu juga pelabur yang memiliki sekurang-kurangnya 10 saham syarikat yang tidak akan membeli begitu banyak sekiranya mereka tidak melihat potensi keuntungan. Sebaliknya, penjualan saham oleh orang dalam tidak semestinya menunjukkan berita buruk mengenai jangkaan prestasi syarikat. Orang dalam yang menjual saham mereka, mungkin mereka mempunyai alasan yang tersendiri, iaitu ataupun mereka memerlukan wang tunai dengan menjual saham-saham mereka. Walaupun demikian, jika penjualan besar-besaran berlaku oleh orang dalam, mungkin
penjualan itu perlu dianalisis untuk mengetahui sebab di sebalik penjualan tersebut. Seterusnya ialah menganalisis laporan pendapatan. Pada tahap tertentu, pelabur nilai harus melihat kewangan syarikat untuk melihat bagaimana prestasi syarikat tersebut dan membandingkannya dengan pesaing dalam industri yang sama. Laporan kewangan menunjukkan hasil prestasi tahunan dan suku tahunan syarikat. Laporan kewangan menunjukkan hasil prestasi tahunan dan suku tahunan syarikat. Laporan tahunan adalah borang Seksyen 10K dan laporan suku tahunan adalah borang Seksyen 10Q. Syarikat dikehendaki mengemukakan laporan ini kepada Suruhan Sekuriti dan Bursa (SEC). Anda boleh mendapatkannya di laman web SEC atau halaman hubungan pelabur syarikat di dalam web mereka. Menganalisis pendapatan kewangan. Prestasi syarikat memberikan gambaran besar mengenai keadaan kewangan syarikat. Prestasi terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama ialah aset syarikat dan yang kedua ialah liability dan equity. Bahagian aset dipecah menjadi tunai dan juga pelaburan, akaun belum terima, inventory, aset seperti logi dan peralatan. Bahagian liability menyarankan akaun syarikat yang perlu dibayar atau wang yang terhutang. Seperti liability aku, hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Bahagian equity pemegang saham mencerminkan beberapa banyak wang yang dilaburkan dalam syarikat. Berapa banyak saham tertunggak dan berapa banyak syarikat mempunyai pendapatan tertahan. Pendapatan tertahan iaitu pendapatan tertahan adalah sejenis akaun simpanan yang menyimpan keuntungan terkumpul dari syarikat. Pendapatan tertahan digunakan untuk membayar dividen misalnya dan dianggap sebagai tanda syarikat yang sihat dan menguntungkan. Seterusnya ialah risiko pelaburan nilai. Risiko yang pertama ialah kepentingan angka. Ramai pelabur menggunakan penyata kewangan ketika mereka membuat keputusan. Oleh itu, jika anda bergantung pada analisis anda sendiri, pastikan anda mempunyai maklumat yang paling terkini dan pengiraan anda tepat. Sekiranya tidak, anda mungkin akan membuat pelaburan yang buruk atau kehilangan pelaburan yang besar. Sekiranya anda belum yakin dengan kemampuan anda untuk membaca dan menganalisis penyata kewangan dan laporan syarikat, teruskan mencari ilmu pengetahuan yang membantu anda dalam membuat keputusan yang betul. Salah satu strategi adalah membaca nota kaki. Nota kaki yang berada di dalam borang 10K atau borang 10Q yang menjelaskan penyata kewangan syarikat dengan lebih terperinci. Catatan tersebut mengikut penyataan dan menjelaskan kaedah perakaunan syarikat dan menguraikan hasil yang dilaporkan. Sekiranya nota kaki tidak difahami atau maklumat yang mereka sampaikan nampaknya tidak masuk akal, mungkin anda boleh menggunakan idea anda sendiri untuk meneruskan pelaburan. Keuntungan atau kerugian luar biasa. Terdapat beberapa insiden yang mungkin terdapat di penyata pendapatan syarikat yang harus dianggap pengecualian atau luar biasa. Ini secara amnya di luar kawalan syarikat dan disebut sebagai keuntungan luar biasa atau kerugian luar biasa. Beberapa contoh termasuk tuntutan syarikat, tuntutan mahkamah, penyusunan semula atau bahkan bencana alam. Sekiranya anda mengecualikannya dari analisis anda, anda mungkin dapat mengetahui prestasi masa depan syarikat. Namun, para pelabur hendaklah memikirkan secara mendalam mengenai item-item ini dan gunakan pertimbangan anda. Sekiranya syarikat melaporkan item luar biasa yang sama tahun demi tahun, ia mungkin tidak terlalu biasa. Sekiranya terdapat kerugian yang dijangka dari tahun ke tahun, ini dapat menjadi tanda bahawa syarikat itu menghadapi masalah kewangan kerana masalah tersebut berulang-ulang setiap tahun. Term luar biasa seharusnya tidak biasa dan tidak berulang tahun demi tahun dan
kita sebagai pelabur hendaklah berhati-hati dengan corak penghapusan. Yang seterusnya ialah kekurangan nisbah analisis. Di bahagian atas telah membincangkan pengiraan pelbagai nisbah kewangan, price ratio, price to book tadi tu. Tidak ada satu cara untuk menentukan nisbah kewangan yang cukup membimbangkan. Berikut ini adalah mempengaruhi bagaimana nisbah dapat ditafsirkan. Yang pertama ialah nisbah boleh ditentukan menggunakan angka sebelum cukai atau selepas cukai. Yang kedua ialah beberapa nisbah tidak memberikan hasil yang tepat tetapi membawa kepada anggaran. Yang ketiga ialah bergantung pada bagaimana istilah pendapatan ditentukan. Pendapatan iaitu EPS, pendapatan sesaham syarikat, yang mungkin berbeza. Yang keempat ialah membandingkan nisbah terhadap syarikat yang berbeza. Walaupun nisbahnya sama ataupun mungkin akan menghadapi kesukaran ketika setiap syarikat mempunyai cara penekanan yang berbeza. Seterusnya ialah kesalahan menilai harga stok. Membeli saham secara berlebihan adalah salah satu cara risiko utama bagi pelabur nilai. Anda berisiko kehilangan sebahagian atau keseluruhan wang anda sekiranya anda membeli secara berlebihan. Perkara yang sama berlaku sekiranya anda membeli saham hampir dengan nilai pasaran yang sewajarnya. Membeli saham yang tidak dinilai bermakna risiko anda kehilangan wang dikurangkan walaupun syarikat itu tidak berjaya. Pelabur nilai sentiasa membawa satu prinsip asas pelaburan, iaitu membina margin keselamatan di dalam semua pelaburan anda. Ini bermaksud setiap stok pada harga sekitar 2/3 atau kurang dari nilai intrinsiknya. Pelabur nilai selalunya ingin mengambil risiko modal sebanyak mungkin dalam aset yang berpotensi dinilai terlalu tinggi. Jadi mereka berusaha untuk tidak membayar lebih banyak pelaburan. Seterusnya ialah kurang kepelbagaian. Kata-kata daripada pelaburan konvensional mengatakan bahawa melabur dalam saham individu boleh menjadi strategi berisiko tinggi. Sebagai gantinya, kita wajar untuk melabur dalam beberapa saham atau indeks saham sehingga kita terdedah kepada kepelbagaian syarikat dan sektor ekonomi. Walau bagaimanapun, sebilangan pelabur nilai percaya bahawa anda boleh memiliki portfolio yang pelbagai walaupun anda hanya memiliki sebilangan kecil stok. Selagi anda memilih saham yang mewakili industri dan sektor ekonomi yang berlainan. Walaupun anda hanya memiliki sebilangan kecil stok, selagi anda memilih saham yang mewakili industri dan sektor ekonomi yang berlainan. Pengurus pelaburan dan pelabur nilai Christopher H. Brown mengusulkan untuk memiliki minimum 10 saham dalam Little Book of Value Investing. Menurut Benjamin Graham, pelabur bernilai terkenal, anda harus memilih untuk 10 hingga 30 saham jika anda ingin mempelbagaikan pegangan anda. Seterusnya, kita pergi kepada contoh pelaburan nilai. Pelabur nilai berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang kita tahu dari pelbagai reaksi yang berlebihan, yang biasanya datang daripada pengeluar laporan pendapatan suku tahunan. Sebagai contoh, pada 4 Mei 2016, Fitbit mengeluarkan laporan pendapatan Q1 suku tahun pertama 2016 dan menyaksikan penurunan mendadak dalam perdagangan. Setelah penurunan itu berakhir, syarikat itu kehilangan hampir 19% nilainya. Walau bagaimanapun, penurunan besar dalam harga saham syarikat itu tidak selalunya berlaku setelah pengeluaran laporan pendapatan. Fitbit tidak hanya memenuhi jangkaan penganalisis untuk suku tahun ini tetapi bahkan meningkatkan penunjuk untuk tahun 2016. Syarikat Fitbit itu mempengaruhi pendapatan 505.4 juta untuk suku tahun pertama.
untuk tahun 2016, meningkat lebih daripada 50% jika dibandingkan dengan jangka masa yang sama dari tahun yang sebelumnya, iaitu tahun 2015. Seterusnya, Fitbit menjangkakan akan menjana antara 565 juta dan 585 juta pada suku kedua 2016, yang melebihi 531 juta yang diramalkan oleh para penganalisis. Syarikat Fitbit ini kelihatan kuat dan berkembang, namun kerana Fitbit banyak melabur dalam kos penyelidikan dan pembangunan pada suku pertama tahun ini, pendapatan sesaham iaitu EPS merosot jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Rata-rata pelabur perlu memanfaatkan Fitbit menjual cukup banyak saham sehingga menyebabkan harga menurun. Walau bagaimanapun, pelabur nilai melihat asas-asas Fitbit dan memahami bahawa ia adalah keselamatan yang dinilai rendah yang berpotensi akan meningkat pada masa akan datang. Antara contoh yang lain, jika syarikat itu mempunyai harga saham 100 minggu lalu dan 50 dolar minggu ini, mungkin minggu ini anda boleh mendapat 2 kali lebih banyak saham dengan jumlah yang sama. Dengan andaian bahawa anda meletakkan nilai yang sama pada syarikat minggu ini dan terakhir, anda kini mendapat lebih banyak nilai untuk wang. Anda boleh menggambarkan bentuk nilai pelaburan sebagai membeli rendah dan menjualnya secara tinggi. Secara teori, kedengarannya hebat, namun lebih senang dikatakan daripada dilakukan. Penilaian adalah subjektif dan sukar untuk dianggarkan. Pelabur nilai biasanya melihat prestasi dan ramalan masa lalu untuk menentukan berapa nilai syarikat sekarang dan berapa nilai syarikat itu, berapa nilai harganya di masa akan datang. Mereka membuat perdagangan berdasarkan ramalan ini. Sekiranya ramalan ini tidak tepat, mereka akan mengalami kerugian besar. Untuk penutup, nilai perubahan ialah strategi jangka panjang. Ia juga adalah strategi pelaburan yang melibatkan memilih saham yang nampaknya diperdagangkan lebih rendah daripada nilai intrinsik atau buku mereka. Pelabur nilai secara aktif meningkatkan saham yang mereka anggap pasaran saham memandang rendah. Pelabur nilai juga menggunakan analisis kewangan, tidak mengikuti kumpulannya dan merupakan pelabur jangka panjang syarikat yang berkualiti. Warren Buffett misalnya membeli saham dengan tujuan untuk menyimpannya hampir selama-lamanya. Dia pernah berkata, "Saya tidak akan berusaha untuk menghasilkan wang di pasaran. Saya membeli dengan anggapan bahawa mereka dapat menutup pasar pada keesokan harinya dan tidak membukanya lagi selama 5 tahun. Anda mungkin ingin menjual stok anda apabila tiba masanya untuk membuat pembelian atau mengundurkan diri. Tetapi, dengan memegang pelbagai stok dan mengekalkan pandangan jangka panjang, anda boleh menjual stok anda hanya apabila harganya melebihi nilai pasaran wajar mereka. Justru itu, pelabur nilai hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan terlebih dahulu sebelum menggunakan strategi ini untuk mendapatkan keuntungan hasil daripada pembelian saham. Ini kerana untuk mengelakkan sebarang kerugian ataupun kejadian yang tidak diingini berlaku. Akhir kata, semua rezeki itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu berusaha dan berserah kepada Allah untuk mendapatkannya. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Kaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.